Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, siapa bersama dengan saya malam ni? Nak tengok sikit. Cuba korang komen sikit nak tengok siapa yang ada malam ni. Kita esok cuti kan, mesti ada yang plan nak pergi berjalan mana-mana dah tu. Ataupun mungkin dah ada yang dah pergi. Yang dah pergi berjalan mungkin, dah pergi holiday ke kan. Ni cuti sekolah masih lagi ya ke? Masih ada cuti sekolah ke dah start dah? Hmm. Itulah saya bab cuti sekolah ni saya memang tak ingat. Hai Puan Khaira, Puan Mia, Puan Mia, Puan Norlina. Puan Syamila, Puan Siti Nurul Ain, Puan Miza. Siapa lagi ada malam ni? Malam ni saya nak ajarkan satu saya rasa satu ilmu yang patut, yang memang kena buat. Benda ni, teknik malam ni saya nak ajar ni adalah teknik yang kira macam teknik wajib lah nak ceritanya. Benda yang biasanya wajib kena buat bila nak ajar anak bercakap ni kan. Iaitu bila kita, maksudnya sebab selalu jugalah ada parents yang cakap kat saya, kata tak ada idea lah nak bercakap dengan anak, tak ada idea. Aku salam semua yang baru masuk. Okay. Alright, thank you. Okay. So, macam tak ada idea nak sembang apa. Sampai satu tahap macam tak tahulah nak sembang apa. Mungkin ada yang reti, mungkin ada yang memang terror bersembang. Kan dia memang jenis suka bersembang. Tapi ada juga, memang saya percaya memang ada orang yang dia tak reti. Dia memang jenis tak reti, tak berapa reti nak sembang ni. Jadi macam tak ada idea nak sembang dengan anak. Tambah pula kalau anak ni tadi tak bercakap ataupun ada speech delay ke apa kan, dia tak cakap ataupun dia tak boleh nak respon. Kita tanya pun dia tak respon. Kan dia tak pandai, anak tadi tak pandai nak respon. Lagilah mak ni mati kutu. Macam tahu ke tak, faham ke tak kita cakap apa ni? Kan? Dan sebenarnya bila anak delay sebenarnya ada kajian tau. Kan ada kajian ah, ada kajian menunjukkan yang apa tadi saya nak cerita kajian? Sekejap, saya terlupa kajian apa yang saya nak cerita. Baca komen tiba-tiba terus lupa kan. Sekejap lagi saya ingat balik. Tak tahu topik apa nak sembang, ada masa tak ada idea. Dia sebenarnya tak adalah sepanjang masa tau. Jangan ingat bila kita kata nak kena bercakap dengan anak, banyak bercakap, dia bukan bercakap tak berhenti tau. Dia bukan kita bercakap tak berhenti dengan anak-anak tu, bukanlah bermakna kalau kita cakap tu non-stop, banyak kita bombat. Bukan. Dia bukan bombat. Tapi ada cara yang mana kita bagi dan kita tunggu respon. Kita bagi dan kita juga tunggu respon. Itu adalah komunikasi. Sebab kalau kita je bom bagi, anak tak ada respon, dia tak jadi tu komunikasi dua hala. Dia tak jadi sembang. Dia tak jadi sembang tu. So bila bersembang sebenarnya kena ada dua hala. Jadi kita bagi, cara kita bagi pun ada cara, ada benda yang kita boleh bagi, cara kita nak bagi bahasa tadi ni. Dan juga kita juga kena ada satu teknik yang mana kita tunggu respon anak untuk kita nak galakkan supaya anak tu boleh reply balik. Tapi sekejap lagi saya ajar apa reply yang macam mana. Kan reply yang macam mana. Ada tak yang rasa macam aku ni asyik cakap benda yang sama je? Asyik cakap benda yang sama je, macam tak tahu dah nak cakap apa, macam sama je, setiap hari sama je. Bersembang sambil membebel dekat pak dia pula kena sekali kan bebel. Ah. Semalam cuba bersembang dengan anak. Okey, tak apa, teruskan usaha sembang dengan anak. Tak apa, ni saya nak ajar ni macam mana. Maksudnya kalau kita kata sembang tu macam mana? Dia bukanlah kalau kita cerita sembang je, dia kena, anak tu kena reply macam kita bersembang dengan kawan kita, bukan. Dia tak akan sama.
Dia tak boleh sama kita expect anak tu respon kat kita macam kita bersembang dengan kawan kita. Sebab bila bersembang dengan anak, expectation dia kena lain. Expectation respon anak tu kita kena expect yang dia mampu buat, tapi kita nak some respon daripada dia. Jangan ingat kalau anak tu tak bercakap, dia tak reti nak sembang. Kan? Bersembang kadang tu kalau kita sembang dengan kawan kita, ada kalanya kita tak adalah menggunakan semua verbal, ada juga kadang-kadang kita buat memek muka, kita guna gesture. Kan, tapi message tu sampai. Dia macam tu. Okay. Ah. Cakap masa tengok TV. Jadi ada banyak situasi yang anda boleh buat, cuma dia tak kisah sebenarnya apa-apa situasi, cuma malam ni saya nak bagi sikit supaya anda tidak kehabisan idea nak cakap apa dengan anak ni. Dia kalau benda yang sama, it's okay tau, tak adalah nak kata cakap benda yang sama tu salah. Okey je, sebab itulah perkataan yang kita selalu guna dengan dia. Maksudnya itulah perkataan yang anak sepatutnya dapat, sebab itu perkataan tu penting tu yang kita selalu cakap dengan dia ni, yang kita mungkin berulang-ulang setiap hari cakap ni, itulah perkataan penting. Jadi tak salah untuk kita ulang benda tu banyak kali. Tapi ada kalanya bila kita terlalu fokus pada yang itu je, ada kalanya kita tak masukkan yang baru. Bila kita tak masukkan yang baru, jadi vocab anak ni tidak bertambah. Dia hanya statik pada apa yang kita biasa cakap hari-hari tu je, dia tak ada bertambah yang baru. Sebab konsep bercakap ni, dia sentiasa kena tambah vocab baru. Dia dah ada yang dia tahu, apa lagi yang baru yang kita boleh tambah untuk dia tahu. Dia macam tu. Jadi aktiviti tu can be anything. Cuma ini cara senang lah, cara mudah untuk anda nak bercakap dengan anak. Dia tak ada idea nak cakap apa kan. So kita just bila kata ini, especially untuk yang saya ajar teknik hari ni adalah untuk yang mungkin anak yang masih lagi sama ada belum bercakap ataupun dah bercakap tapi vocab masih sikit, contohnya masih lagi berada dalam level single words, bercakap sepatah-sepatah ataupun boleh buat ayat tapi ayat pendek-pendek lagi, 2 patah macam tu. Kalau level bercerita, cara dia a bit different tau. Kalau bercerita kita kena banyak cerita dengan dia. Dia mungkin ada sedikit perbezaan cara lah untuk anak yang dah level bercerita tu. Tapi kalau untuk anak-anak yang level macam belum bercakap lagi, kan baru maksudnya baru ada vocab sikit-sikit, kita nak tambah lebih banyak supaya dia boleh bercakap dalam ayat lebih panjang. Boleh guna teknik yang saya nak ajar hari ni. Okey? Okay, so dah ready ke untuk saya nak bagi 2 teknik je tapi panjang? Taklah panjang sangat kot. Hopefully tak panjang sangat lah kan. Konon-kononnya nak buat simple life je. Tapi selalu tak berjaya kan. Dengan anda-anda semua ni saya tak berjaya nak buat setengah jam. Saya masih lagi tak berjaya. Saya selalu cakap saya nak buat live setengah jam tapi tak berjaya. Mesti dah jadi 40 minit paling paling pendek. Lepas tu jadi sejam kan. Melihat semangat-semangat masing-masing tu, saya pun teruja sekali kan nak terus memberi. I see you. Bagus. Dah start lah tu. Okay. So bila kita nak tambah vocab anak, ni anda mungkin selalu dengar saya akan cakap tentang tambah vocab sebab saya lebih fokus kepada anak-anak yang kita fokus nak tambah vocab supaya anak tu lebih boleh berbual panjang. Kalau anak yang dah boleh berbual panjang, boleh bercerita, yang tu dah mudah tau sebenarnya. Kita nak explain benda dekat dia dah senang, dia boleh faham. Cuma untuk selalunya saya perasan untuk parents akan start macam tak tahu nak buat apa bila anak tu tak respon balik, betul tak? Yang itu yang ramai yang start mati kutu. Maksudnya macam kita cakap anak tak respon pun, anak tak reply pun, anak macam tahu ke tak, faham ke tak, kita pun tak tahu betul ke cara aku ni, betul ke cara kita bercakap dengan anak ni betul, kenapa anak tak respon balik. Okay, saya dah ingat dah kajian saya nak cerita tadi. Okay, saya dah ingat dah kajian tu. So mengikut kajian kan, untuk anak yang speech delay, anak yang lambat bercakap lah, speech delay, okay. Untuk anak yang speech delay, parents akan percentage maksudnya purata percentage tu apa? Percentage parents bertanya soalan lebih banyak berbanding anak yang tak ada delay.
So sebab anak delay ni kita nampak dia, saya faham sebab anak delay ni dia macam berat kan, nak keluar perkataan tu macam berat. So parents akan ada tendensi yang lebih tinggi untuk bertanya soalan. Kita akan banyak tanya, "Ni apa? Tu apa?" Kita akan tanya sebab kita nak suruh dia cakap balik kan. So kita akan tanya. Siapa buat macam tu? Tak apa, saya tak salahkan, tapi ni saya nak ajar malam ni. Tapi siapa rasa ada buat benda tu? Maksudnya kita selalu banyak bertanya soalan sebab kita nak jawapan daripada dia dan kita nak dia bercakap. Walaupun dia jawab sepatah tu kita dah puas hati, oh dia boleh cakap. Siapa dia buat macam tu? Maksudnya siapa yang sekarang ni rasa macam, oh memang bertanya soalan tu lagi banyak berbanding kalau anak yang tak delay. Sebab anak tak delay ni kadang-kadang kita cakap je, dia repeat balik semua. Ini kita tanya, kena tanya macam baru dia macam mungkin sama ada dia jawab ataupun tak ada jawab langsung. So kita keep tanya. Kita keep asking question sebab kita nak dia bercakap. Kita nak jawapan daripada dia sebab kita nampak dia macam selalu orang kata macam berat mulut or something. So kita nak meringankan mulut dia dengan bertanya soalan. Kan? Dia sebenarnya tak salah tanya soalan. Dia tak salah untuk bertanya soalan. Tapi bila kita terlalu banyak bertanya untuk anak-anak yang vocab dia sikit ni, isu dia adalah dia tidak membantu anak tu untuk tambah vocab baru. Sebab anak kalau tak bercakap ataupun bercakap sikit-sikit dah bercakap vocab dia sikit, sebenarnya isu dia bukan tak boleh bercakap. Isu dia selalunya most of the time adalah vocab dia yang sikit. So kita kena tambah lebih banyak. Kena tambah lebih banyak. So nak tambah lebih banyak, tak ada idea pula. Kan? So saya nak ajar malam tu yang itu. Alright. Banyak bercerita, betul. Kan kita banyak bercakap, tapi ada kalanya saya risau kalau saya kata banyak bercakap, kalau ada mungkin takut tersalah anggap nanti kita bombat dengan information. Kita non-stop, kita bercakap non-stop sampai anak tu rasa macam annoying. Bisinglah mak ni, contohlah kan dia rasa macam tu. Sebab ada, dia kata saya cakap macam tengok TV, saya akan bercakap tentang apa yang berlaku dalam TV sampai anak tutup mulut dia. So macam bising sangat. Nak tengok TV bising kan? Macam tu. So dia ada cara, kita bukan bombat tau. Kita bukan bombat tapi kita bagi, at the same time kita nak juga respon daripada dia. So kita nak supaya jadinya komunikasi dua hala kita dengan dia tu. Alright. So okay, kita boleh start ni, dah ramai kan? Okay, so bila nak tambah vocab, kita kena bagi. Bagi apa? Kita kena bagi vocab tu dekat dia dengan cara kita bagi tahu. So bagi tahu apa? Ini antara benda yang anda boleh bagi tahu. So saya rasa lepas ni anda akan banyak benda yang anda nak cakapkan dengan anak. Okay, saya nak bagi satu senarai apa benda sebenarnya yang kita patut bagi tahu anak. Sebab kita nak banyakkan vocab dia. Dia mudah je. Nanti anda cakap, oh yang ni je ke? Dia akan cakap macam tu. Okay. Sebab sometimes it just mungkin kita mungkin dah buat, anda mungkin dah buat tapi tak perasan itu adalah betul, teknik yang betul. So kita buat tu macam mungkin tak konsisten ke apa. Tapi bila ada peneguhan, bila saya bagi kias benda yang betul, so anda yakin benda tu dan mungkin boleh buat lebih banyak. Dia macam tu. Okay. Alright. So kita pertama kena bagi tahu walaupun anak tu tadi vocab sikit, kita tanya pun kadang jawab kadang tak. So kurangkan tanya soalan. Kurangkan. Bukan saya kata tak boleh tanya soalan langsung tau. Kurangkan. Sangat-sangat kurang. Dan selalunya kalau anak-anak yang macam kalau kita tanya pun tak boleh nak jawab sangat, vocab tak banyak ni, saya kata jangan tanya banyak soalan apa. Jangan banyak tanya soalan apa sebab dia tidak menggalakkan anak tu dapat vocab baru. Dia hanya boleh mengeluarkan vocab yang dia ada sahaja. Kurangkan soalan apa. Anda boleh, saya akan lebih suka guna soalan ya ke. Ya tidak, soalan yes no question lah. Kalau English yes no questions. Kalau kita bahasa Melayu ni lebih kepada macam ya ni ke? Nak salam mama buat ke? Mama buat maksudnya kita sebenarnya kita tanya soalan tapi sebenarnya kita dah bagi jawapan dah dalam soalan tu. Yang ni nak apple apple ke? Ni, yang ni, apple ni. Dia macam tu. So soalan yes or no. Yes or no. Maksudnya itu soalan-soalan yang biasa yang anda boleh guna dengan anak. Soalan tu. Sebab soalan ke kita dah bagi jawapan dah kat dia sebenarnya. So kalau anak tu jenis yang repeat balik, dia akan ikut. Dia akan ikut apa yang kita sebutkan, automatik dia dah jawab soalan kita sebenarnya. So macam soalan apa yang labeling tu, contoh macam ni apa? Ni apa? Yang itu bolehlah sekali-sekala tapi jangan terlalu kerap.
Ni colour apa? Yang ni apa? Semua yang tu. Jangan terlalu kerap sebab dia tidak membantu anak untuk dapat vocab yang baru. Dia hanya boleh keluarkan vocab yang dia ada je. Dan dia tidak menggalakkan anak tu buat ayat pun. Sebab apa jawapan dia biasa satu je. Ni apa? Cat. Satu je. Dia tak akan jadi ayat. Dia tak akan huraikan, oh ni cat warna oren. Dia tak akan. Sebab kita pun sendiri, orang dewasa ni kalau orang tanya apa, kita akan jawab satu je mostly. Kita tak akan jawab panjang kecuali perlu. Okay. So kurangkan tanya soalan. Bukan tak boleh tanya langsung. Kalau nak tanya soalan, boleh guna soalan yang ke tadi tu. Alright? Yang ni ke? Nasi ke? Nak makan nasi? Dia makan nasi yang berbentuk intonasi yes no question lah sebenarnya. Yes no question. Dia bukan, dia antara soalan yang bukan kita panggil sebagai conversation stopper. Dia kalau apa tu dia lebih kepada stopper. Dia akan terhenti dekat situ. Okay. Alright. So saya kata bagi tahu tadi ni, ada 5 benda yang anda sebenarnya boleh bagi tahu. 6 benda yang anda boleh bagi tahu. Yang pertama, bila sembang dengan anak, kan kita nak kurangkan soalan, kita nak kurangkan arahan, tapi kita kena banyakkan bagi tahu. Dia lebih kepada dia sebenarnya kalau pernah dengar teknik commenting, kita memberi komen. Kan memberi komen. So apa benda yang kita nak komen, apa benda yang kita nak bagi tahu dia tu. Okay, yang pertama sekali kita boleh bagi tahu apa yang kita nampak. Bagi tahu apa yang kita nampak. Tu yang pertama. So apa benda yang kita nampak? Anything yang kita nampak. Oh tu ada hal baru, ada pokok. Kalau macam kita sama-sama tengah melihat pokok dengan dia, tunjuklah tu pokok. Adik, tu ada pokok. Ini maksudnya tengok kesesuaian pada masa tu lah. Kesesuaian yang anda pada masa tu, apa benda yang anda share attention together dengan dia. Share attention. Maksudnya dua-dua merujuk ke tengah tengok ataupun tengah menghadap benda yang sama. So kita boleh adik tu ada apa kita tunjuk. Adik tu ada aeroplane. Apa yang kita nampak kita boleh bagi tahu dia apa yang kita nampak. Apa yang kita tengok. Sebenarnya dia dua lah, apa yang kita tengok dan apa yang anak tengah tengok. Dua-dua kena bagi tahu. Kadang-kadang tu kita nampak anak kita tengah tengok something. Kita dia tengah tengok satu. Contohlah tengah jalan-jalan, dia berhenti dia tengok kucing. Dia contohlah ini dia tengok kereta ke apa-apa kan. Dia berhenti dia tengok. Kita tengok dia, dia tengah tengok benda tu. You kena bagi tahu. Ada cat tu. Walaupun benda tu dia dah tahu, bagi tahu je lagi. Itulah sembang. Dia tak semestinya anak dah tahu, tak apalah, tak payah bagi tahu dah. Tak. Just bagi tahu, ulang benda tu pun tak apa. Asalkan itu interest dia. Kan dan bagi tahu tu maksudnya yang pertama bagi tahu apa yang kita tengok dan apa yang anak tengok. Tengok, nampak dengan mata. Panca indera pula. Deria kita yang digunakan maksudnya mata. So kalau kita menggunakan mata ni kebanyakannya adalah kita akan cerita tentang banyak objek. Kan kata nama objek-objek macam tu. Okey, tu yang pertama. So yang kedua bagi tahu apa lagi? Ni kalau ada yang nak tulis nota ke ataupun nak share poin-poin kat situ pun boleh kan. Mungkin ada nanti yang lambat-lambat masuk boleh baca balik kan. So yang kedua, kita nak bagi tahu tentang apa yang tengah buat, apa yang anak tengah buat, tengah lakukan, apa yang kita tengah lakukan. Tapi make sure anak adalah pada masa yang kita tengah lakukan tu. Anak pun tengok sekali apa yang kita tengah buat. Yang ini kita nak ajar perkataan kata kerja, kata perbuatan tadi tu. Any perbuatan you kena bagi tahu. Contoh, kalau kita tengah main tengah main bola dengan anak. So apakah perbuatan yang kita boleh bagi tahu dia, yang kita buat ataupun yang anak buat. Kan. So maksudnya macam kita bagi tahu, mama baling. Tengok mama sepak. Kalau kita buat, kita bagi tahu kita tengah buat apa. Bagi tahu. Even anak sepak kita kita bagi tahu dia sepak. Adik sepak bola. Adik sepak. Laju. Tapi kontrol dari segi kepanjangan ayat kita tu. Kena kontrol. Jom sidai baju. Kalau kita tengah sidai baju tu cakap, sidai baju. Tengok mama sidai. Mama gantung, mama sepit. Apa yang kita tengah buat tu, kita sebut. Tangkap bola, sapu sampah, yes. Masak, mama goreng. Any words yang memang kita banyak vocab. Definitely anda ada banyak vocab. Kan yang kita biasa sebut tu, sebut je. Dia tak semestinya tak perlu sama setiap hari pun tak apa. Ikut situasi tu kalau bertukar, then tukar. Kan. Mama tengah goreng. Ni kacau. Tengah kacau. Mama kacau. Kalau kata apa yang dia tengah buat, contoh dia tengah main apa ke, dia tengah tolak apa ke, kita boleh cakap juga. Adik tolak kah? Tapi janganlah terlalu banyak. Contohnya, adik tolak kah? And then stop kejap.
Oh mama nak tolak juga boleh. Tu yang maksud saya, kita bagi and then at the same time kita juga perlu buat sesuatu supaya dia boleh respon balik kat kita untuk create two way communication tu. Dia bukan kita bombard, "Oh adik tengah tolak car, lajunya car tu. Wah car adik warna merah lah. Dia pergi sana." Maksudnya itu kita bombard. Kita tak menunggu, kita tak expect respon daripada dia, tapi kita keep bagi. Yang itu dia mungkin tidak, dia tak akan menggalakkan komunikasi 2 hal dia tadi ni. So apa yang anda boleh buat adalah bagi. Wah, dek tolak car dan tunggu, berhenti jap. Anda kena belajar untuk pause. Okey, pause. Tunggu jap. Wah, lajulah. Berhenti jap. Tunggu. Tengok dia pusing ke tak kat kita. So kalau dia pusing, mama nak satu boleh? Boleh tak? Nak satu. Tunggu dia angguk ke, itu respon. So kita nak create benda tu. Kita nak create two way communication. Dia bukan kita bombard one way. So itu tak jadi sembang tu. Memang kita bagi, tapi kita nak juga anak tu untuk respon balik dan baru jadi two way communication. Sebab kalau kita jenis yang bombard, anak tu tak belajar untuk reply, dia pun tak tahu nak reply macam mana. So anak tu akan jadi dia keep waiting. Dia ada perkataan tapi dia just waiting untuk kita bagi. Tapi kita tak expect some respon daripada dia. So macam contoh contoh ada kat sini buang sampah. Kan tengok adik, jom kita buang sampah. Mama buang sampah. Buang sampah. Cepat adik buka. Involvekan dia lebih bagus sebab benda tu akan create two way communication. Okey, buka. Adik buka sini buka sini. Okey, kalau dia pegang kalau tak reti ambil tangan dia tolong buat involvekan dia. Involvekan dia sekali. Buka. Adik buang. Dah buang kan? Kita dah buang kan? Kan maksudnya kita kan itu kan kita nak respon daripada dia. Kan itu soalan. Ya tidak punya soalan tu kan, ke, itu adalah yes or no question. Dia untuk digunakan untuk meneruskan perbualan. So kalau anak yang tak bercakap lagi, kita expect respon dari bentuk perbuatan ataupun gesture. Ataupun gesture contohnya angguk ke, geleng ke. So kalau anak tu tak ada langsung, let's say dia tak respon langsung, kita kena ajar dia macam mana nak respon. Macam mana nak respon. So let's say lah kita kata, okay adik, jom tu adik, mama buang sampah. Mama buang. And then, adik buang. Adik nak buang. Nak tak? Macam tu adik nak buang. Kita tanya soalan dia tak respon. Adik buang, cepat adik buang. Dia tak respon kan, kita suruh dia buang. Adik buang, kita dah bagi arahan tu. Okay, adik buang, pegang kat tangan dia, ambil. Adik buang. Macam tu. So kita yang ajar dia macam mana, how to respond. Kita dah suruh, dia tak buat dan kita ajar. Okay, this is, ini adalah respon yang dia patut buat untuk that particular sentence yang kita bagi. Kan, bercampur-campur dah Melayu English tu. Okay. Macam tu. So, sama juga. Kan, mama nak yang ni boleh? Boleh. Ataupun kita minta, mama nak satu boleh? Sebab kita nak create two way communication. Kan, contoh macam kita kata, wah, adik main car, adik tolak car. Kita bagi tahu apa yang tengah buat. And then dia mungkin dia tak ada respon tapi and then kita cakap, adik kita panggil. Adik, mama nak satu boleh? Kan just nak dapatkan some response sebab kita tak nak macam terlalu short sendiri. Kita bagi tapi we need some response sebab itu nak two way communication. Mama nak satu boleh? Yes, minta. Boleh, mama nak satu. Dia tak bagi, dia tak buat. So you kena ambil tangan dia. Mama nak satu. Bagi mama satu. Tunjukkan cara untuk bagi, untuk respon kepada kita punya ayat macam tu. Okey, dapat. Kita ajar untuk respon sebab kalau anak tak berhenti nak respon, dia two way communication tak jadi nanti walaupun dia banyak vocab. Okay. Alright. So itu yang kedua, maksudnya kita bagi tahu apa yang kita tengah buat ataupun apa yang anak tengah buat. Sebab ini pengajaran vocab. And nombor 3, bagi tahu apa lagi? Bagi tahu apa yang kita dengar. Tadi apa yang kita nampak, apa yang kita buat, apa yang kita dengar. Dengar, dia bunyi adalah vocab. Bunyi apa? Kuat, tak kuat, perlahan, garang, kuat apa, sakit telinga, bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi motor. Preng kita dengar kan. Adik, ada bunyi motor. Tu. Dengar tak bunyi motor? Bagi tahu. Penting bunyi apa. Kan kalau kita boleh nampak objek tu, tunjuk objek tu sekali bunyi apa. Contohlah tengah-tengah jalan, kan tiba-tiba ada orang tengah mesin rumput ke, kan ada bunyi mesin rumput tu kan. Adik tu, mesin rumput lah. Bunyi saya suka buat macam tu. Buat bunyi tu dengan dia saja, nak play around, just bunyi. Dia dia potong rumput lah kan. Ataupun bunyi aeroplan, vroom tu kan. Bunyi aeroplan lah adik, vroom. Aeroplan tu kan bunyi kuat lah aeroplan.
apa yang kita dengar. So itu adalah bunyi kuat, bunyi pelan, it's a vocab. It's a vocab, apa yang kita dengar. Kan bunyi apa yang kita dengar tu, kalau possible untuk kita tunjuk objek tu dan kita tunjuk, "Oh tu, ada tu, ada bunyi apa?" Bunyi vacuum contohnya, ada orang vacuum ke apa kan. Bunyi vacuum tunjuk, kalau dalam rumah kita boleh tunjuk vacuum tu, kalau anak tu takut tunjuk dari jarak jauh lah, jangan pergi dekat. Tapi kita kena memperkenalkan benda benda tu kat dia supaya dia hilang rasa takut tu. Kan bunyi motor, bunyi kereta kan, "Tet tet," bunyi kereta, "Tet tet, tet tet." Saya suka main macam tu. Walaupun bunyi kereta yang alarm tu kan, "Adik-adik cepat cepat cepat, jom tekan." Bunyi kalau kereta ada bunyilah alarm tu kan, kalau tak ada bunyi tak apalah. Kalau ada bunyi tet tet tu, suruh dia tekan. Bagi bunyi, bagi dia tahu yang macam, oh bila dia tekan ada bunyilah cause and effect. It's a bermaksud untuk dia punya cognitive development. Okey, tet tet. Ada bunyi tu, tet tet, dengar tak? Tet tet. Buat bunyi tu, kita tiru mimik bunyi tu pun tak apa, it's for interaction. Kan bunyi tet tet, buat macam benda tu akan jadi fun tau. Kan, yes, any sounds, okey? Tu nombor 3. Kan banyak idea lepas ni akan tak berhenti sebenarnya. Tak berhenti nak macam-macam benda yang sebenarnya kita boleh cakap. Okay, and then nombor 4 kita bagi tahu apa? Kita bagi tahu tentang apa yang kita rasa. Apa yang kita makan yang kita rasa. Kalau benda tu sedap cakap sedap, benda tu tak sedap cakap tak sedap, pedas cakap pedas. Tak kisahlah nak tu makan ke tak, tapi kita bagi tahu dan kita buat aksi. Kalau kita makan makan, "Pedas adik mama makan ni, pedas, mama makan pedas." Atau makan buah oren ke kita makan benda yang masam, mama masam ni, mama makan ni masam. Nak rasa. Kalau dia tak nak rasa tak apalah, tapi kita bagi tahu that ada different rasa. Apa yang kita rasa, apa yang kita makan dan kita rasa tu, rasa dengan lidah lah. Kan, time makan lah biasanya macam ni. Kalau gigit, keras, rangup ke benda-benda macam tu. Gigit, rangupnya, kuk kerak. Contohnya kan. Saya suka buat bunyi kalau bersembang dengan budak. Kan, penuh dengan bunyi. Sebab bunyi tu dia jadi seronok. Saya akan tambah bunyi kalau dengan especially 2 tahun, 3 tahun ke bawah lah. Saya akan sangat, tak kisahlah budak tu dah bercakap ke belum, saya memang banyak bunyi. Kan dia macam, "Oh, wow rangupnya kruk krak, dengar tak? Kruk krak." Kan just play around dengan sounds and words macam tu. Okay, apa yang kita rasa. So nombor 3, kan. Nombor 3 pula, nombor 4, bagi tahu apa yang kita sentuh. Apa yang kita sentuh. Kita sentuh benda tu lembek ke, benda tu keras lah, benda tu apa lagi, benda tu apa licin ke, apa yang kita sentuh. Sentuh tu tak semestinya tangan. Ah. Kan, tak semestinya tangan. Kadang-kadang kita pijak tempat yang licin, kita cakap basah, licin. Kalau kita pegang benda yang basah, kita cakap basah, sejuk, anything. Apa yang kita sentuh. Sejuk, panas, basah, kering, kasar, lembut, lembek. Apa lagi? Melekit, melekat. Kan? Anything. Kalau makanan tu, kan makanan tu kalau pegang macam-macam tekstur dia kan. Bagi tahu je. Tengok apa yang kita sentuh dan apa yang anak sentuh. Apa yang jadi kat anak pun kita cakap, apa yang kita buat pun kita cakap. Kan? So, maksudnya contoh kalau anak pegang benda, dia pegang-pegang macam dia main macam dia macam melekit. Contohlah dia pegang kuih ke apa, anything yang lembek ke melekit kan lembek. Dia pegang lembek, dia picit lembek. Lembek tengok tu, dia picit lembik. Kan? Lembik. Beritahu je. Beritahu je. So, itu adalah vocab yang dia kena tahu. Vocab yang memang kena tahu untuk kita bercakap dan bersembang. Lembik kan? Tengok ni, lembik. So, kalau anak tu tak respon verbally pun tak apa. Jangan, kita maksudnya jangan terlalu, bila kita cakap tu kita nak anak respon verbal juga. Tiru juga kita cakap. Tak perlu macam tu. Just bagi dulu sebanyak mungkin. Just buat apa yang saya jadi. Just bagi je dulu. Kalau nak tak repeat balik pun tak apa dulu tau. Tapi maksudnya cuba bila bercakap tu, bila kita bagi bahasa tu kan, macam kata saya tambah bunyi, nak jadikan benda tu fun dan nak bagi dia attract, tertarik dengan kita punya suara. Macam tu. Just tambah sikit-sikit lah. Kalau agak-agak macam tak reti nak buat tu, try lah sikit-sikit. Kan, saya sebab saya dah biasa buat macam tu, jadi saya tak rasa pelik. Tapi mungkin orang yang tak biasa buat, dia rasa awkward sikit lah mula-mula nak buat. Tapi it's okay, benda tu fun. Saya kan tak buat macam tu, saya rasa tak macam alah bosan lah. So buat macam tu, saya yang rasa happy. Saya sendiri yang rasa happy bila buat benda-benda yang bunyi lah, benda-benda macam tu. Anak tak cakap, tak ikut balik lah, tak ikut lah kan. Tak apalah, yang penting saya dah bagi tahu macam tu. Okay. Hmm. Campur bahasa tak apa, tapi kena dia sebenarnya, okey tak apa, yang tu lagi saya explain later tentang campur bahasa.
Okey, kenapa ada anak mungkin respon pada bahasa English lebih lebih banyak daripada bahasa Melayu contohnya. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Yang ni yang anda kena fikir bahasa mana yang anda nak pakai. Okey, nanti kena fikir sebab dia banyak, dia nanti akan ada isu-isu berbangkit, tentang bahasa apa yang kita pakai ni. Okey, tak apa, yang tu sekejap lagi saya explain kemudian. So tadi saya dah bagi 4 kan, apa yang kita tengok, apa yang kita buat, apa yang, kita buat, anak buat, apa yang kita tengok, apa yang anak tengok, apa yang kita apa tadi, kita dengar, apa yang anak dengar, apa yang kita sentuh, jap, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh. Mata, telinga, hidung, mulut, lidah. Apa yang kita bau. Satu lagi. Ha. Wangi. Cuba bau sabun. Wangilah. Wangi Mama cium. Mama cium. Wah, wangi bau dia. Bagi dia cium perfume ke? Bagi je. Kan? So, apa? Itu episod 6. Itu adalah semua kita punya deria sebenarnya. Kita bagi tahu apa yang deria kita tengah dapat the information tu, apa yang kita tengok, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa. Okey, dapat kat situ. Ada satu lagi saya nak tambah sekejap lagi. Selain bagi tahu ni, ada satu lagi yang anda kena buat sebab yang ini dia nak bantu anak tu untuk ayat apa dia nak guna bila dia nak cakap dengan kita. Okey, boleh dapat tadi yang bagi tahu tadi tu? Boleh faham? Uh, Okey. So berkenaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mungkin ada cakap anak apa tu, anak lebih banyak respon kepada English berbanding Malay. Dia macam ni. Kita manusia, semua manusia akan respon kepada benda yang dia paling tahu. Contoh, anda berada di satu tempat, kan? Anda berada di satu katalah di satu bilik, ramai orang lah, mungkin ada beberapa orang dalam bilik tu. Semua bercakap dalam bahasa yang anda tak faham dan tak familiar. Bahasa apalah dia orang ni cakap kan, macam anda mungkin akan macam, okay, siapa? Aku tak faham dia cakap apa. Nak pergi tegur pun tak reti nak cakap apa. Tak tahu okey apa nak cakap. Kata apa, aku memang tak tahu dia cakap apa. Nak pergi tegur pun tak tahu nak cakap apa. Sebab memang kita tahu dia orang tak cakap benda yang kita faham. Tapi tiba-tiba anda terdengar, ada orang cakap satu bahasa yang kita faham. Anda dengar, ada orang cakap bahasa Melayu tiba-tiba dengar. Mesti anda pergi cari orang tu dan kita pergi cari orang yang cakap bahasa Melayu tu. Sebab itu benda yang kita tahu dan kita akan nak tertarik dan nak pergi untuk kepada benda yang kita tahu. So sama dengan anak ni, kenapa dia respon lebih kepada English? Sebab vocab dia banyak English. Kenapa vocab dia banyak English? Jawab sendiri. Vocab biasanya anak dapat dia dapat pada benda yang dia selalu dengar. Dia akan dapat yang tu banyak. So anak selalu dengar bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, soalan dia? Kebanyakan masa dia dengar orang bercakap English ke Malay. So kalau dia banyak dengar English, contoh, dia dah banyak dengar English daripada YouTube, setiap hari kat YouTube, dekat mungkin sekolah tadika dia pun mungkin cikgu guna English, contoh. Kan? Kita mungkin cakap Melayu tapi kita tak adalah banyak sangat bercakap dengan dia mungkin, ataupun dia pun tak perasan kita bercakap dengan dia kalau dia tengok TV. Kan? Dia mungkin dengar tapi apa benda lah mak bebe aku tak faham, contohnya lah kan. So of course vocab dia, kalau vocab dia dalam English banyak, dia akan respond well dekat English lah. So siapa yang ajar English tu dekat dia, saya tanya. Kan? Siapa yang ajar English tu dekat dia? Tapi orang yang mengajar English tu pandai tak sembang dengan dia? Tu soalan kedua. Orang yang ajar English tu, adakah anak nak sembang dengan dia? Adakah anak nak bersembang dengan YouTube tu? Tak kan? So kalaulah let's say macam ni, kalau anda fasih berbahasa Inggeris, family anda okey dengan English dan memang anda menggunakan bahasa Inggeris dekat rumah, it's okay, teruskan. Tak ada masalah. Any language. Kalau kat rumah anda menggunakan Mandarin, menggunakan Tamil, teruskan. Tak ada masalah. Sebab itu adalah bahasa yang akan digunakan di dalam rumah sesama ahli keluarga. Tapi kalau anak tu tadi vocab di English banyak sebab dia mungkin dapat daripada somewhere else. Okay, sebab dia fokus kepada benda tu, of course dia dapat benda tu banyak dan kerap. Okay, so dia akan dapat. So sekarang ni kita nak ajar balik bahasa, kita kata okay, kita nak dalam rumah everybody, kan, semua orang cakap bahasa Melayu dekat dalam rumah.
Kita dengan ayah cakap bahasa Melayu, dengan adik-beradik lain cakap bahasa Melayu. Kita dengan nenek kita memang cakap bahasa Melayu. Contoh, memang kita guna bahasa Melayu. Kan contoh. So anak ni tadi dia kena tahu bahasa Melayu. Kalau tak dia nak sembang dengan siapa? Saya nak cerita tanya. Dia nak sembang dengan siapa? Nenek pun nanti nak sembang dengan cucu. Kalau nenek lah kata nenek reti English tak apa. Kalau nenek yang tak reti English, tak tersembang tu, end up tak bercakap dengan cucu dia. Dia rasa cucu dia tak faham pula. So kat situ dia akan ada satu masalah dipanggil language barrier. Language barrier ini dia akan menyusahkan anak tu untuk dapat lebih banyak vocab sebab orang lain mungkin tak bersembang dengan dia disebabkan benda tu. Tapi kalau family tu semua fasih English, memang nak cakap English dan tak apalah. Okey je. Tapi kalau dah let's say anak dah ada vocab English, beberapa vocab English yang simple lah. Yang simple, tak banyak pun saya tahu tak banyak. Sebab kalau dia banyak dia akan boleh bercerita. Tapi kalau setakat single words tu tak banyak. Okey? Kalau setakat bercakap English single words tu tak banyak. Itu boleh tukar bila-bila masa je. Okay, tak payah risau untuk tukar benda tu sebab memang sikit kalau masih dalam single words. Selalunya kalau single words tak sampai 50 pun. So boleh tukar. So macam mana nak tukar? Kita kena jadi YouTube dia. Bagi tahu macam saya kata tadi tu lah. Bagi tahu apa yang kita dengar, bagi tahu apa yang kita nampak, bagi tahu apa yang kita sentuh, kita yang mengulang-ulang benda tu macam YouTube buat untuk dia dapat. Cuma beza dia, kita ada two way communication dengan dia. Yang itu yang perlu. So that's why saya kata untuk language ni sebenarnya ajar anak tu bahasa yang memang kita nak dia guna dengan orang sekeliling dia. Bukan orang sekeliling dia kena berusaha untuk cakap dengan dia. Tak, dia. Dia sendiri kita nak, okay, kat keliling dia semua orang cakap bahasa Melayu. Definitely dia kena cakap Melayu dengan orang keliling. Bukan semua orang keliling memang kena belajar bahasa yang dia tahu. Memang benda tu takkan terjadi. Okay. Kita pergi ke overseas, tak adanya orang putih kat sana nak belajar bahasa Melayu semata-mata nak sembang dengan kita. Tak, kita yang kena belajar bahasa Inggeris sebab nak cakap dengan dia. Sama juga condition anak tu, kalau orang keliling dia cakap Melayu dan dia kena tahu bahawa vocab bahasa Melayu. Sebab dia nak sembang nanti. Kalau tak, dia nak sembang dengan siapa? Dia nak practice dengan siapa the language. Tapi kalau let's say memang community dia, keliling dia, family memang cakap English, then it's okay. Kalau community keliling cakap Mandarin, okay, teruskan. Kalau community memang cakap bahasa, contoh Kadazan, Iban, contohnya kan lain kan bahasa, then tak apa. Sebab orang keliling dia cakap bahasa tu. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Dia bahasa ni, anak orang putih kan. Dia bahasa ni, dia bukan kisah kita lahir sebagai keturunan apa. Dia yang mana kita selalu dengar, yang itulah kita dapat. Cuba anak tu lahir-lahir, kita letak dia dekat Korea. Sasar dia cakap Korea. Walaupun dalam keturunan kita tak ada pun keturunan Korea. Tak ada. Sebab itu yang dia dapat, dia language yang dia dapat, yang dia dengar. Dia dengar banyak kali. Sebab kita ni banyak bercampur sebab sekarang ni banyak tengok dekat YouTube semua bahasa Inggeris. So anak dah bercampur bahasa Melayu Inggeris tadi tu. Tapi kena ingat, kita nak anak tu berbual dalam bahasa apa. Bercampur sikit-sikit tu okey lah. Macam saya pun campur-campur juga. Tapi dengan mak saya tak campur lah. Kadang-kadang dia tak faham kan. Ingat dengan orang-orang tua kan. Kadang-kadang dia tak, kalau kita campur terlalu banyak dia tak faham. So memang cakap Melayu penuh. Jadi it's okay. Saya cakap Melayu penuh dengan anak saya. Sebab saya bahasa Inggeris saya tak bagus sangat. Boleh lah, tapi setakat nak buat ayat sikit-sikit tu. Tapi kalau nak bercerita macam orang putih tu, grammar memang ke laut. Grammar saya teruk. Okay. So saya memang tak guna English. Entahlah sekolah dia nak pakai English ke apa, saya cakap bahasa Melayu je. Kan. Alright. Okay, so itu yang sikit. Yang seterusnya, teknik yang kedua. Saya bagi 2 teknik je hari ni. Yang satu, first tadi bagi tahu kan, dapatkan yang bagi tahu tu. Yang kedua adalah, okay, kita terjemah. Yang kedua adalah terjemah. Tak pandai sangat English. Tak pandai cakap Melayu. Tak pandai English cakap Melayu. Anak tu banyak vocab English pun tak apa. Cakap je Melayu balik dengan dia. Ajar balik perkataan tu. Buat yang saya ajar yang tadi bagi tahu ni. Okay, yang kedua terjemah. Terjemah. Okay. Ikutlah yang mana anda rasa sesuai dan selesa sebenarnya. Selesa untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Yang kita tak terfikir-fikir bila nak cakap benda tu. Kalau rasa macam kita nak cakap pun struggle dan terfikir-fikir, lupakan. Kita nak yang flow dia keluar, flow dengan licin daripada mulut kita. Kadang-kadang memanglah kita campur tapi benda tu smoothly keluar. Macam ni kan, smoothly keluar. Smooth tu bukan English. Kan? Tapi benda tu smooth. Saya tak adalah kita, apa perkataan tu,
Oh, oh, wow! Lepas tu, wow, oh, oh, no! Apalah perkataan lepas tu tah, macam tu. Kita macam kita nak explain dalam bahasa yang tu dia susah. Saya tak boleh nak explain kan. Okey, yang kedua adalah terjemah. So, apa benda yang kita nak terjemah? Yang pertama kita terjemah perbuatan. Okey. Yang terjemah perbuatan anak. Contoh, kita kita maksudnya setiap perbuatan anak tu kita tukarkan ke dalam bentuk perkataan. Contoh dia macam ni, anak pegang kasut, bawa kasut tunjuk kat kita. Ha, kan anak pegang kasut, ambil kasut, dia bawa kasut datang kat kita. Okay, so apa terjemahan yang kita nak buat? Apakah ayat terjemahan yang anda nak cakap pada masa tu? Cuba bagi kat situ. Ni maksud terjemah sebab kita nak bagi tahu dia ini perkataan yang nanti dah dapat perkataan ni kena cakap masa bawa kasut tu. Dia bawa kasut tu atas tujuan tertentu kan? So apa perkataan dan ayat kalau kata situasi tu jadi apa yang anda nak terjemah apa perbuatan anak tu? Ha. Bawa kasut, okey. Nak pakai kasut. So mana satu? Sebenarnya dia bawa kasut tu untuk apa? Tu soalan dia. Sebenarnya dia bawa kasut tu untuk apa? Adakah dia nak tunjuk kita kasut saja? Ataupun dia nak pakai kasut? Tengok situasi lah, tengok situasi. So kalau biasanya dia nak pakai sebab nak pakai. So apa yang kita kena terjemahkan perbuatan dia pada masa tu adalah terjemahkan terjemahkan apa skrip sebenarnya yang nanti kita nak dia cakap benda tu kat kita. Dia bawa kasut, "Mama nak pakai." Dia mesti macam, "Oh pakai kasut, adik nak pakai kasut." Nak pakai kasut. So dia tahu okey nama aksi yang dia tengah buat itu adalah pakai kasut. So nanti later on dia bawa kasut datang kat kita, kita expect dia boleh cakap pakai kasut kat kita. So kalau kata yang expect kata okey nak pergi jalan-jalan. Contohnya, cepat. Oh nak pakai kasut, pergi jalan-jalan. So boleh juga macam tu. Tapi itu adalah teknik terjemah. Kita terjemah apa yang dia cuba nak sampaikan dekat kita, message tu. Dia buat dalam mesej dia dalam bentuk perbuatan tapi kita bagi dalam bentuk perkataan untuk dia tahu apakah vocab yang dia nak kena sebut. So ataupun kalau dia bawa cawan, dia ambil cawan dia bawa kat kita. Apakah terjemahan yang kita boleh buat pada perbuatan dia kalau dia bawa cawan? Itu maksud saya. Ah, kan? Yes betul nak pakai kasut, semua tu. Ni pakai kasut. Okey pakai kasut, kita bagi tahu. Kita tolong terjemahkan perbuatan tu ke dalam bentuk perkataan. Sekarang dia tak boleh cakap lagi tapi kita expect nanti dia boleh cakap vocab itu yang dia akan sebut. Ayat itu yang dia akan sebut ketika dia bawa kasut. Dia macam tu. Nak minum ya. Yes betul. Nak minum air. Anything yang anda rasa sesuai. Nak air. Adik nak air ke? Nak air. Kalau kita tanya ke, soalan ke kan apa yang ini antara yang anda boleh buat lah. Kalau kita tanya adik nak air ke? Nak air ke? So kalau dia tak jawab, oh adik nak air. Jom minum air, nak air. Kita bagi jawapan kat dia. Kita dah tanya ke tadi, dia tak jawab, kita bagi jawapan, oh nak air. Sebab itu adalah perkataan yang kita nak dia cakap kat kita nanti. Macam tu. Okay, so kalau contoh dia tunjuk benda, benda tinggi dia tunjuk. Apakah terjemahan yang kita boleh buat pada perbuatan menunjuk dia tu? Contoh kat atas tu katalah ada mainan bola kat atas, kita letak atas rak tinggi. Contoh bola duk atas rak kan. Boleh lah. Boleh je kalau dia suka bola buat. Okay. So letak dia nampak tapi dia tak ada nak capai. So dia tunjuk. So apakah terjemahan dia untuk perbuatan itu? Nak ambil bola. Ambil bola. Dia nak bola. Kan? So itu ayat dia. Maksudnya so nanti later on kita nak dia tukar perbuatan tu dengan tambah vocab dia, tambah perkataan nak bola. Macam tu. So itu maksud terjemah. Terjemah perbuatan anak. Apa yang anak cuba mesej yang dia nak sampaikan dalam bentuk perbuatan, kita bagi perkataan. Okay, dapat terjemah tu? Itu yang pertama. Terjemah yang kedua dia ada dua terjemah ni. Ibu nak membantu siram pokok. Membantu terkejut saya pun terkejut. Membantu penuh tu perkataan tu. Dia mesti akan keluar. Kalau kita keep bagi, dia akan keluar yang baru. Kita akan dengar yang baru. Tapi jangan berhenti. Kan jangan berhenti bagi. Kalau kita berhenti bagi, dia akan statik. Kita nak suruh dia keluar lebih banyak, kena tambah lebih banyak yang baru.
Sebab tu banyak benda yang kita kena cakapkan kan. Saya cerita tadi apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, semua tu nak kena cakap, nak kena bagi tahu. Itu adalah vocab-vocab dia. Termasuk bunyi pun kena bagi tahu. Alright. Okay. So terjemah yang kedua. Terjemah yang kedua adalah terjemah bunyi ataupun bahasa alien dia. Mesti ramai yang bercakap anak cakap alien kan? Kan? Saya cakap kalau yang alien tu panggil balik, datang balik bumi. Jangan lama sangat duduk kat planet lain tu. Okey. Ajar balik bahasa bumi ni kena ajar balik bahasa bumi kalau cakap alien tu. Okey? Panggil balik bumi, meh balik bumi, meh. Memang ajar balik bahasa bumi ni. So teknik dia adalah teknik terjemah. Sama juga. So kalau anak bercakap bahasa alien, kita tengok situasi tu okey, sesuai apa perkataan yang sesuai yang kita boleh bagi dekat dia, ikut situasi tu. Contoh kalau dia tengah main, wah, laju, kereta laju. Lajunya kereta. Ni okey lah, teka-teka je. Kalau bahasa alien ni dia kena teka. Tengok situasi sesuai yang mana teka. Ada kalanya kalau nak seronok saya tiru balik. Tiru balik untuk tarik perhatian. Okay, satu teknik yang saya suka buat, ni pun yang saya belajar hari tu, adalah untuk anak-anak yang kurang attention, kurang eye contact, kurang fokus, kurang respon, yang kurang itu apa benda yang kita boleh buat untuk tarik perhatian dia, kita tiru apa yang dia buat. Tiru, just tiru betul sebiji tiru. Saya pernah try lah, bukan saya nak directly saya buat. Tapi student, masa tu ada student praktikal, kan. Anak tu dia eye contact dia tak bagus sangat, tapi dia boleh susun-susun blok lah. Dia main susun-susun blok, tapi dia tak memberi, kita panggil, dia tak memberi tumpuan pun pada orang kat depan dia. Dia main tu dia main seorang. Dia tak adalah ada two way interaction dengan orang depan dia ke, tak ada. Okay, so saya kata okay, nak tarik perhatian dia, panggil nama mungkin tak respon. Panggil nama mungkin dia tak respon. Kan? So apa yang buat, okay, ambil blok lain, jangan ambil dia punya. Ambil blok lain, susun exactly macam yang dia buat. Kalau dia susun kat atas, dia susun. Dia susun. Duduk depan dia, buat. Tiru je perbuatan dia. Dia susun. Jangan, tak payah cakap pun tak apa. Tak payah cakap pun tak apa. Dia susun lagi. Dia susun lagi. Dia kalau dia ambil letak kat bawah, buat. Amazingly, anak tu daripada dia tengah buat tu, dia berhenti. Dia tengok. Dia berhenti dan tengok. Apa yang orang ni tengah buat, kenapa tiru aku? Itu salah satu cara untuk attract sebenarnya. Tapi make sure duduk depan dia. Lepas tu kalau anak kadang tu, anak saya sendiri pun kalau dia ada keluar bahasa alien tu, kadang-kadang saya tiru saja nak seronok. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Lepas tu gelak-gelak. Saya gelakkan je lah. Kan? Kalau main senyap, kita yang kena bagi. Kita bagi bunyi. Kita bagi perkataan. Bagi. Terjemahkan perbuatan dia. Ataupun tadi saya kata tadi tu, guna teknik bagi tahu. Tapi kalau yang berbahasa alien, you kena terjemah bahasa alien tu ikut situasi. Dia ambil kereta, tunjuk kat kita kereta kan. Ada kereta. Kereta. Ni ada tayar. Macam tu. Kan. Okay. So macam tu lah lebih kurang. So dapat? Siapa ingat? Anak umur berapa boleh cakap? Tanya siapa tu? Puan Airi. Saya ke bukan? Okay. So dapat tak teknik-teknik yang saya ajarkan tadi? 2 tahun macam tu. Misi bising tulis dalam buku, pink, no babbling. Yes. Sebab babbling tu biasanya umur bawah setahun dah babbling. Dan biasanya kalau setahun lebih tu anak akan sangat bising. Mulut dia bising. Bahasa sendirilah. Kalau tak bahasa sendiri pun kan biasanya lah dia akan berbunyi lah. Tapi kalau anak tu tak ada bunyi, tak bising masa main tu, banyakkan main dan kita bagi tahu. Banyakkan bagi tahu and then plus tambah banyak sikit bunyi. Tambah. Kan tambah bunyi. Bercakap okey lah. Bercakap tak apa. And bahasa alien, bukan semua anak ada tau. Jangan ingat kalau anak tak ada bahasa alien tu tak normal, tak ada anak yang ada bahasa alien, ada anak yang tak ada. Dua-dua normal. Bergantung kepada dua-dua okey. Asalkan dia memang kita nak tengok yang meaningful. Ada alien ke tak ada alien, yang meaningful ada berapa banyak. Ada anak yang ada meaningful, ada bahasa alien. Ada anak yang memang meaningful je, bahasa alien dia memang sikit-sikit je, sikit sangat.
ada juga. So dua-dua okey, yang penting kita nak tengok yang meaningful tu ada berapa banyak, capai ke tidak, kan? Hmm. Pernah bercakap 2 dekat patah lepas tu hilang. So yang hilang ni better check lah, selain bercakap ada tak skill lain hilang. Okey, kalau yang hilang ni, cuba check balik, selain bercakap ada tak kemahiran lain yang hilang. Contohnya macam dari dulu eye contact okey, tiba-tiba macam kurang ataupun dah tak ada eye contact. Dulu kita sembang dengan dia, kita cakap dia tengok, sekarang dah tak tengok dah. Contoh benda-benda lain lah selain verbal tu. So kalau nampak ada banyak regression, okey, banyak kemahiran tadi yang macam eye contact semua tu hilang, yang tu better check lah, better check. Okey. And then kalau yang hilang ni ajar balik. Kalau nampak macam bercakap je hilang tapi yang lain macam okey lagi lah, kontak semua macam biasa je, tak ada hilang banyak pun. Maksudnya kita panggil still respond, kita cakap still tengok, just dia vocab je yang tak ada. Kalau macam tu ajar balik. Ajar balik vocab yang kita pernah ajar tu, ajar balik. Just ajar balik. Memang itu je lah yang kita boleh buat kan. Nak susu ke? Dia jawab ke. Tu dia tak faham soalan tu. Vocab tak ada tu biasanya. Nak susu ke? Ke. Tu dia memang tak faham soalan. Dia tak faham soalan. And mungkin vocab dia yang tak ada. So kau tanya nak susu ke? Automatik kita kena bagi macam ni kalau jawab ke tu. Jangan, maksudnya buang ke. Cuba buang ke. Sebut nama dia, katalah nama dia Abu. Abu nak susu? Nak susu. That's it. Kalau dia cakap susu, okey nak susu. So jangan, maksud tak perlu letak ke kat belakang. Dia kalau yang repeat macam tu kena banyak bagi jawapan je kat dia. Kurangkan soalan. Umur anak berapa normal dah kena start bercakap. Biasanya purata anak bercakap umur setahun ke setahun lebih lah, setahun 2, setahun 3 tu purata dia. Tapi julat range. Okay, range umur sepatutnya anak mula bercakap ataupun ada first word. Last dia maksimum setahun 6. Setahun 6 bulan. Kalau setahun 6, okay, setahun 7 tu masih belum ada first word, belum ada perkataan bermakna, better check. Sebab dia dah start masuk ke delay, dia panggil delay penghasilan. Dia ada 2 tau bahasa ni, penghasilan dengan kefahaman dan penghasilan. So kena check dua-dua. So kita nak tengok adakah kefahaman juga ada masalah ataupun penghasilan saja ataupun dua-dua. Mana satu yang ada masalah ataupun dua-dua yang masalah kefahaman dan penghasilan. So kalau let's say ada setengah anak kefahaman dia bagus tapi penghasilan yang tak ada. Check kefahaman macam capai usia tapi penghasilan tak ada. Jadi dia still dikira delay, cuma dia delay pada bahagian bahasa penghasilan. Yang tu kena check further kenapa terjadinya bahasa penghasilan ni tak boleh nak keluar sedangkan dia faham. Macam tu. Mungkin ada masalah lain yang macam contoh dia tak pandai nak tiru pergerakan mulut ke, something yang macam tu. Alright? Macam mana nak check? Kena pergi jumpa speech therapy. Better jumpa speech therapy lah. Nak check sendiri kan salah pula kan. Sebab dia ada detail dia. Dia ada detail dia. Okay, better kalau ada rezeki, ada masa dan ada jumpa speech therapy mana-mana yang dekat tu boleh je pergi. Kat hospital pun boleh, cuma tunggu lambat sikit lah. Nak pergi hospital pun boleh je. Tapi lama sikit, 3 bulan mungkin 4 bulan. Macam tu lah. Anak sedar anak dah besar baru dapat appointment. Tu belum lagi cancel lah. Okay. Ada tahun saya ingat masa PKP lepas ada yang cakap dapat appointment tapi PKP lepas tu postpone. Rupanya dah setahun dah tak jumpa speech. Di-postpone dah setahun dah postpone daripada hospital. Dia kata macam, "Weh, jangan tunggu setahun tu lama sangat. Do something." Kalau tak jumpa terapis pun do something. Kena do something. Jangan tunggu sampai next appointment lama sangat. Sedar-sedar nanti anak tu dah besar. Kan? Okay. Okay, kalau setahun tu tak ada first word masih lagi normal. Biasanya setahun 2, setahun 3 tu kita akan dengar lah. Postpone dari 2019. Tapi ada seorang postpone dari 2019 ni. Puan Hanifah. Last pergi swasta lah kan. Cuma swasta ni dia a bit pricey lah. Macam biasalah, mahal sikit lah. Kena bayar dia.
8 tahun dan 7 tahun. Dah agak besar juga tu. Sepatutnya kalau usia 7 tahun, 8 tahun ni kalau ajar sekali pun sepatutnya dah boleh lah. Cuma mungkin, masih lagi tak boleh nak sharing kot kan. Ada dua-dua sekali, dua-dua bergaduh. Bila ajar seorang, seorang lagi buat perangai. So mungkinlah, mungkin boleh buat, maksudnya dia dia bila mengajar ni, boleh tak kalau buat aktiviti tu, bukan aktiviti lah, maksudnya contoh kalau kat dapur kan sebab dah agak besar kan, jadi saya rasa, saya assume mungkin kena tengok cognitive level juga. Tapi kalau untuk clef ke apa, dia tak adalah isu, selalunya lah tak banyak isu kognitif sangat. Cuma autism kena tengok level autism tu tahap teruk ataupun functional dia masih lagi okey. Okay, so kalau kata anak ni tadi maksudnya boleh follow arahan, boleh tu, mungkin boleh buat aktiviti yang macam dia tak perlu share, masing-masing ada sendiri punya tapi together. Contohnya macam contohlah, oh kita nak masak, okey masing-masing dapat own equipment. Abang mangkuk satu, adik mangkuk satu, okey dua-dua dapat tepung, dua-dua dapat kacau, dua-dua kacau. Okey jom kita letak ni, kita letak ni pula, adik letak dia punya, abang letak dia punya. Maksudnya dua-dua ada own things, dia tak perlu share. Sebab kalau share ni memang bergaduh sikit lah kalau adik-beradik. Kalau boleh buat macam tu lah. Maksudnya buat aktiviti sama tapi ada own equipment. Diorang tak perlu share. Kan barang tu dia tak perlu share together. So ni dia punya, ni abang punya, ni adik punya. Tapi kita monitor dari sudut yang macam, okey jom kita buat macam ni. Abang buat macam ni, adik buat macam ni. Okay, ataupun biasanya kalau katalah memang tak boleh, ada setengah tu memang bergaduh betul. Kan. Kalau dua-dua sekali memang bercakaran. So kalau bercakaran ni biasanya kena asingkan lah. Maksudnya memang kena sama ada buat dulu dengan seorang, seorang lagi tu kena minta pertolongan lah kalau ada ayah ke tolong jagakan sekejap ke, ataupun orang lain tolong main dengan dia. Kan. So dia kena find a way jugalah. Okay, so aktiviti kalau yang tak boleh share, buat separate aktiviti yang sama tapi dua masing-masing ada equipment sendiri. Itu pun kadang-kadang anak 2 tahun pun ada masalah macam tu. 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun masalah nak sharing. So kalau yang ni pun saya buat benda yang sama. Kalau nak ajar dia, kita ada kita punya own. Kalau kata main Play-Doh, dia ada Play-Doh dia, kita ada Play-Doh kita. Ni mama punya. Ni teacher punya, mama punya, ni adik punya. Kita buat kita punya, jangan kacau dia punya. Tapi kita tengah bagi idea ni nak buat apa. At the same time kita bagi idea dan kita bagi words mama golek. Golek tu adik punya. Nak golek tak? Macam ni golek. Tapi kita tak kacau dia punya, tapi kita bagi idea macam mana nak buat. So kalau macam tadi tu, okey abang letak sana, masuk dalam sini. Adik pun nak letak juga tapi dia punya. Tak perlu share. Kalau share gaduh kan. Mesti rebut tapi mungkin nak kena ajar tak boleh rebut. Dia nak kena ajar manners yang tu, bukanlah manners dia panggil macam mana nak sharing. Maksudnya kena mungkin awal-awal nak kena ajar sharing tu dulu. So contoh macam okey kita nak masukkan ni, ni abang punya, ni adik punya. Okay, kalau kata let's say dia rebut ke apa, okey tak boleh ambil, ni abang punya yang ini. Maksudnya nak kena ajar yang untuk yang tu je dulu, untuk dia tahu okey dia punya, maksudnya tak boleh rebut macam tu. So kalau rebut apa yang kita akan buat. Maksudnya yang mungkin that skill dulu kita kena teguhkan sebelum kita nak masuk kepada kita nak bagi banyak rangsangan bahasa tadi ni. Sebab dia selalunya kan kalau anak yang contoh macam saya pun kalau anak tu memang ada isu behaviour, contohnya datang terapi mengamuk, menangis, tak nak buat kerja, kita bagi suruh buat dia tak nak buat, dia baling contohnya. Tak nak buat. Behaviour issue lah kita panggil behaviour issue yang dia tak boleh nak follow instruction, kita suruh dia letak tak nak, dia nak buat cara dia, contoh dia. Kan tak bagi kita ni. So maksudnya behaviour. Kalau macam tu kita tak boleh nak ajar. So benda pertama yang saya akan settlekan behaviour dulu. Behaviour tu dulu baru kita akan masuk kepada planning terapi tu. Kalau behaviour tu tak settle memang tak boleh nak buat yang rangsangan bahasa ke hancur. Kita kena train on the behaviour dulu. Kan? Alright. Dah pukul 11 lah. Saya kata tadi, konon setengah jam dah sejam. Autism mild sederhana teruk. Yang ini bergantung kepada tahap keterukan ni. Okey, dia tahap keterukan ni dia bergantung kepada berapa banyak. Satu mungkin yang ini sebenarnya pakar kanak-kanak ataupun child psychiatrist, diorang lebih tahulah sebab diorang yang diagnose tau. Child psychiatrist dan saya tak diagnose autism ke tak, saya bukan orang yang boleh diagnose. Kan kita terapis ni adalah orang yang membuat rawatan berdasarkan ciri-ciri yang ada lah. So biasanya lah apa yang saya tahu sikit-sikit lah biasanya mild sederhana teruk tu dinilai berdasarkan tahap kefungsian anak tu. Kefungsian. Contohnya kalau mild ni mungkin anak ni tadi
ada ciri-ciri autism tapi dia boleh berdikari. Contohlah, let's say lah kata, okey adalah ciri-ciri dari sudut lambat bercakap ada, mungkin dari dia ada banyak domain tau, dia ada banyak ciri, autism dia ada banyak ciri, kalau nak bagi tu banyak. Dia ada domain dari segi play dia, dari segi behaviour, sikap dia contoh, ada tak sikap-sikap yang berulang macam flapping ke ataupun something yang dia buat perbuatan-perbuatan ataupun tingkah laku yang berulang kan. And then tengok dari segi social communication ada tak masalah contohnya. Okay, so maksudnya tengok ciri-ciri ni, tapi apa yang biasanya mild, moderate ni dia tengok lebih kepada anak ni tadi tahap fungsi dia tu. Contoh kalau yang mild ni mungkin okey dia bolehlah kalau kita bagi arahan ke apa dia boleh juga buat, tak teruk sangat. Maksudnya ciri-ciri tu ada tapi tak teruk. Eye contact kurang tapi adalah tapi kurang, macam tu. Attention ni ada tapi kurang. Bercakap tu mungkin dah start ada tapi tak banyak. Contoh dia ciri-ciri tu ada tapi ciri-ciri tu tak teruk. Ciri-ciri dia cukup untuk didiagnose autism tapi ciri tu dia tak teruk. Aku tahu kalau macam attention pun ada attention yang teruk, ada attention yang okey kurang, tapi still ada dia macam tu. Okey. And then kalau yang samalah kalau kalau sederhana mungkin teruk sikit, kalau yang teruk biasanya anak ni memang kita nampak dia tak boleh berdikari. Maksudnya kefungsian dia rendah. Pengurusan diri semua memang akan maksudnya akan dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh berdikari, nak makan sendiri pun mungkin susah, tak reti nak makan sendiri, contoh dia. Kan maksudnya fungsi untuk kefungsian diri dia tu rendah. Dia punya tumpuan pun memang teruklah nak kata, maksudnya teruk. Teruk tu mungkin kita panggil pun tak ada respon, eye contact pun tak ada. Dia maksudnya dari segi tumpuan tu memang teruk, macam tu. So maksudnya dia tak boleh nak berfungsi dalam kita panggil fungsi yang secukupnya sebagai seorang manusia. Dia tak boleh nak menyampaikan apa hasrat dia, dia tak boleh nak sampaikan kalau dia nak apa, gesture pun tak pandai nak pakai, nak tunjuk pun tak reti, contoh dia. So maksudnya bahasa dia teruk, di level yang rendah lah, level yang teruk. Itu maksudnya dia akan jatuh kepada teruk lah sebab dia bergantung kepada ciri-ciri tu tadi. Okay, yang tu biasa macam psychiatrist lah, dia orang ada scoring untuk setiap skill tu. Tu saya tak tahulah detail dia. Eye contact boleh jadi autism pun ada yang masalah eye contact, tapi bukan semua. Dia jangan tengok satu, autism bukan satu ciri tau. Jangan kata anak tak ada eye contact, autism kot. Tak, dia gabungan ciri. Dia adalah gabungan ciri, gabungan. Dia kena ada di domain ini, domain dia kata ada tiga kepala utama, behavior, social communication contohnya, kan dia ada domain-domain dia tu, dia kena ada masalah dia kena ada di setiap domain tu. Kalau satu je contohnya, okeylah dia lambat bercakap tapi bahagian behavior semua okey je. Bahagian social pun okey, boleh main je tapi lambat bercakap. Tak adalah autism sebab dia hanya satu domain je. Kalau kata tiga-tiga domain affected mungkin. So dia gabungan ciri tau, dia bukan satu je okey autism terus, tak adalah. Yes, kalau ikut terapi ciri-ciri autism boleh kurang. Boleh kurang ataupun boleh hilang sebab kita tak merawat autism tu itself. Kita bantu dia untuk improve dia punya ataupun kurangkan ciri-ciri ataupun improve quality of life dia. Untuk jadikan dia lebih berfungsi. Kalau dia tak reti nak minta, kita ajar dia untuk minta, kita ajar untuk menyampaikan message. Kalau dia ada masalah pada eye contact, kita bantu dia untuk improve eye contact. Maksudnya kita tengok ciri-ciri, kita improve ciri-ciri ataupun simptom-simptom tadi ni. Dia bukan rawatan ni untuk autism, tak. Dia kita merawat ciri-ciri supaya anak tu tadi boleh berfungsi. Okay. Okay lah, last. Susah soalan ni. Suami suka bagi gadget ke anak. Yang ini yang ini tak boleh nak nolong lah. Kan sebab dia macam ni lah. Dia sebenarnya bila kita dah buat sesuatu, tiba-tiba ada orang spoil, memang rasa nak marah pun ada lah. Tapi cubalah kalau boleh explain, mungkin boleh explain kenapa kita tak bagi sebenarnya. Apa yang berlaku kat anak kita ni. Sayang ke tak sayang? Sayang anak ke tak sayang? Tu je.
So macam adakah bagi tu menyelesaikan masalah? Mungkin menyelesaikan masalah kita tapi tak menyelesaikan masalah anak. Kan kita mungkin hidup tak lama, anak tu mungkin nak hidup lama lebih daripada kita. Kita pun tak tahu bila kita meninggal, semua orang akan meninggal kan. So kalau anak tu tak improve dia macam mana? Okay. So maksudnya mungkin boleh explain lah kenapa kita tak nak bagi gadget sebenarnya. What happen kalau kita keep bagi gadget tu, what happen? Takkan kita tak nak rasa connection dengan anak kita kan? Takkan kita tak nak rasa kasih sayang anak kita pada kita. Kita bagi kasih sayang kat dia sebab kita nak anak tu nanti akan ada kasih sayang tu dekat kita. Tapi kalau kita biasanya macam ni lah, kita nak macam mana nanti bila kita tua, saya fikir macam tu. Kadang-kadang saya nak main phone depan anak pun saya akan fikir balik. Nanti aku tua kalau anak aku main phone kat depan aku masa aku cakap dengan dia, sakit hati tak? Kalau anak kita kecil lagi dia tak boleh nak cakap sakit hati ke tak sakit hati. Tapi kalau contoh nanti kita dah tua, kerja dah tak macam sekarang, konon sibuk lah konon. Tapi sibuk kita sampai bila? Takkan sampai selama-lamanya. Ada time nanti kita takkan sibuk dah. Mungkin kita dah pencen tak sibuk kan? Tak pencen, dah pencen kita tak sibuk. Masa tu kita akan start. Kita akan start macam, anak tak bagi tumpuan kat kita pun, tak bagi perhatian kat kita pun. Sekarang kita sibuk mungkin kita tak terfikir benda tu. Tapi ada satu time nanti, sampai satu masa bila kita dah tak sibuk kan. Kita akan macam, kenapa? And then mungkin kalau kita bercakap dengan anak kita main phone kat depan kita, sakit hati tak? Kita akan rasa macam, tapi cuba fikir balik, kita buat tak benda tu dengan dia? Saya rasa macam tu. So setiap kali kalau dengan anak saya even time makan ke apa kan, kalau saya pegang phone, anak saya akan buat bunyi ke apa, dia nak interact ke apa kan, dia nak cerita something, dia tunjuk benda dia sebab dia akan cakap benda yang dia tahu je. Dia tak reti nak sembang sangat kan, vocab dia terhad, dia akan cakap benda yang dia tahulah mana apa benda kan, dia tunjuk iklan kat TV yang dia suka ke, maksudnya dia nak interact, tapi itu je vocab yang limited kan yang dia ada. So saya macam akan rasa macam, ya Allah salahnya pegang phone, macam terfikir nanti bila aku tua, dah tak sibuk macam dah orang pun dah tak nak kita dah tua kan. Dah tak mengajar macam ni. Kan orang pun dah tak nak dengar dah, nanti saya dah tua, dah tak larat bercakap. Anak saya bayangkan kalau saya bercakap dengan dia, anak saya main phone kat depan saya tak pedulikan saya nak bercakap dengan dia. Mesti rasa macam, kita akan terasa masa tu kan, kita akan rasa macam, okey. Tapi kita yang buat benda tu dulu kan. Apa yang kita buat kita akan dapat balik, tu je. So dia bukan apalah, bagi saya, macam kita dengan anak ni memanglah kita nak ajar dia bercakap semua ni, itu adalah skill kan, itu adalah skill. Tapi yang lebih penting sebenarnya antara kita dengan anak, dengan family kita sebenarnya lebih kepada connection kita dengan family. Kadang-kadang kita tak bercakap pun tapi kita rasa best, kita rasa ada connection walaupun kita tak banyak bercakap tapi kita tahu ada connection. Kita tahu everybody care to each other. Kadang-kadang tak perlu bersembang banyak pun untuk kita rasa disayangi. Dengan tingkah laku pun kita boleh rasa disayangi. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tu saya selalu cakap kata, sebelum kita nak bagi betul-betul bahasa, kita nak masuk ke dalam dunia anak tu, kita kena bagi dulu kasih sayang kita dekat dia. Dan baru anak tu akan terus nak connect balik dengan kita. So bila dia nak connect, kita ajar bahasa, dia akan guna, dia akan nak guna. Tapi kalau let's say, kita ajar bahasa, kita push, okay, bagi banyak bahasa, tapi kita tak adalah nak develop connection, tak adalah nak develop tu pun, nanti anak tu macam, mungkin bercakap sikit-sikit, mungkin dia ada bahasa, tapi dia tak really nak bercakap dengan kita sangat pun, sebab dia tak rasa nak. Bercakap, bersembang, berkomunikasi, dia memerlukan rasa nak, dia panggil intention. Communication, intention. Yang ni pun kita selalu check kan, kalau untuk anak-anak, dia ada intention tak? So kalau dia tak ada intention, ada masalah two-way communication, dia ada masalah intention, dia tak ada intention, dia tak ada keinginan untuk berkomunikasi, benda tu kena ajar dulu. Communication intention nama dia. Kalau tak ada intention, tak ada keinginan, bagilah vocab banyak mana pun dia tak akan guna dan cakap. Sebab dia tak ada keinginan, tak nak, aku memang tak nak connect dengan orang, aku memang tak nak main dengan orang, aku memang tak nak. Dia tak ada intention. So create the intention. Macam mana kita nak create intention tu dengan anak kita? Through fun, dia rasa seronok dengan kita, dia rasa kita is the best, orang yang best. Walaupun kadang kita tak cakap banyak, tapi tingkah laku kita, apa yang kita buat depan dia, macam mana kita layan dia, itu yang membuatkan. Kadang mak kita pun bukan cakap banyak sangat kan, family kita mungkin, mak kita, ayah kita kadang bukannya cakap banyak dengan kita, bukan bersembang banyak-banyak, tapi kita boleh rasa dia punya kasih sayang tu dan kita nak connect dengan dia.
Dapatkan benda tu dan senang sebenarnya nak ajar anak. Dapatkan yang tu. Intention tu. Okay? So alright. Dah lah tu. Panjang sangat dah. Meriah pula malam ni tak mentang esok cuti. Selamat bercuti bagi yang bekerja, selamat bekerja. Tapi saya cutilah. Untuk nenek sekarang banyak group. Betul banyak grup WhatsApp. Tapi kadang-kadang kita rasa kan, kita rasa benda tu penting. Sebenarnya kalau kita benda tu tak ada pun, tak ada efek sangat pun. Contohlah saya cubalah, saya balik malam ni, kan balik malam ni kadang-kadang saya tak tengok phone sampai pagi esok. Saya tak tengok phone sampai pagi esok. So saya banyak nak just nak tengoklah. Maksudnya kadang-kadang kita rasa semua benda kita nak tengok, semua benda kita nak baca. Sebenarnya benda tu tak penting sangat pun untuk kita baca. Grup WhatsApp je pun cerita pasal benda apa je pun kan, contohlah. Tak ada orang, tak ada benda urgent pun. Jaranglah ada benda urgent. Dan amazingly sebenarnya daripada malam sampai pagi esok tak siapa cari saya. Tak ada benda yang urgent pun. Kalau saya tak attend malam ni pun tak ada benda pun pagi esok. Tak ada benda yang saya kena, alamak semalam tak tengok menyesal lah. Macam tu, tak ada. Kan, so macam kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan, kadang-kadang kita rasa kita tak banyak masa. Sebenarnya cuba tengok balik. Tata kita kadang-kadang kita duduk saja, kita scroll phone. Kita scroll phone, tapi pada time tu sebenarnya kita boleh je main dengan anak kan. Saya rasa benda tu, kadang-kadang saya terbuat juga dan saya terfikir balik, tersedar balik. Dan sekarang saya cuba sebenarnya saya malam balik, anak saya kalau nak tengok phone, anak saya lepas anak saya tidur. Saya cuba buat benda tu sebab kita dah kat office satu hari kan, dah tak ni dengan dia. Pagi bangun tidur tu cuba sebanyak mungkin interact, pakai baju sesama, mandi sesama, sikat rambut sama-sama, pakai minyak rambut, apa-apa je lah yang boleh dibuat sebelum hantar dia taska. Lepas tu kan, and then lepas tu balik malam, lepas sebelum dia tidur ada beberapa hours sebelum tu makan sama-sama. Masa makan saya macam fokus sepenuhnya dekat dia, main sekejap dengan dia, mandi, pakai baju. Lepas tu dia dah tidur. Pukul 9 lebih dah tidur kan. Lepas tu saya live lah. Saya live ni masa dia dah tidur. Sebab tu saya live. Sebab tu saya buat pukul 10. Sebab biasa pukul 10 anak saya dah tidur. Kan. So dah tidur time ni saya nak tengok phone. Time ni. Kalau depan dia tu bagi sepenuh masa. Sebab saya rasa macam kalau saya buat benda tu dekat dia, nanti bila saya tua, saya dapat balik benda tu. Dia buat balik benda tu kat saya nanti kan. Tak nak lah. Alright. Okay, so hopefully dapat something malam ni. Ada apa tadi? Yang saya merepek-repek tu, abaikan. Okay. So nanti kita jumpa lagi dalam next session. Selamat berhujung minggu. Okay, selamat berhujung minggu. So kita sama-sama improve. As a parent, saya pun banyak benda nak kena improve sebagai parents. Cuma saya ada ilmu dekat bahagian ajar anak bercakap. Tapi banyak benda yang saya masih lagi belajar. Sama-sama kita improve. Everyday adalah setiap hari kita cuba improve jadi parents yang lebih baik. Sebab saya baru dengar ceramah tadi lah kan. Biasalah. Jadi ceramah ni insaf sikit kan. Kita sebenarnya kita didik anak kita bukannya nak jadi, bukan kita didik untuk jadi hebat, untuk jadi doktor, untuk jadi lawyer, untuk jadi tu, bukan kita didik dia untuk jadi orang yang kita panggil orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tapi maksudnya of course ada knowledge tapi kena ada takwa. Takwa tu datang kan. Something macam tu. So kalau nak didik anak macam tu, kita pun kena jadi macam tu. So insaf sikit lah. Dah baru dengar ceramah tadi kan. Alright, so thank you so much pada yang join malam ni. So boleh dapat jumpa anda lagi lepas ni. So saya doakan kita semua dipermudahkan urusan untuk menjadi parents, untuk menjadi ibu, untuk menjadi ayah yang lebih baik. Improve every day. Kita tak perlu perfect. Tapi kita jadi terbaik untuk anak kita. Untuk anak orang lain mungkin terbaik dia berbeza. Tapi untuk anak kita, terbaik dia daripada kita. Kan? Jadi terbaik untuk anak kita pun jadilah. Tak perlu untuk anak orang lain. Tak perlu terbaik untuk semua orang pun. Untuk anak kita, family kita dah cukup. Okay? So sama-sama kita usaha, sama-sama kita sharing. Alright. Okay. Itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam.